Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Maka kita masih berada dalam bab zakat. Jadi insya-Allah apa yang kita akan lakukan pada hari ini, insya-Allah kita akan baca balik akhir yang kita membicarakan pada pengajian kita yang lepas. Sebab pengajian yang lepas saya hanya jalan terus disebabkan masa. Saya tidak syarah yang di bahagian yang akhir ini. Jadi apa yang kita akan lakukan, kita akan baca sekali lagi supaya apa yang saya harapkan insya-Allah kita memahami apa yang dimaksudkan ini oleh penulis ini di sini. Jadi penulis ini sedang membicarakan tentang membagi-bagikan duit zakat. Bagaimana kita nak membagi-bagikan duit zakat kepada asnaf yang wujud. Jadi insya-Allah kita baca sebelum tanbih. Sebelum ini apa dia mengatakan perhatian. Surat 30 kita ambil daripada peringatan Ustaz. Sebelum tu tidak diberikan seseorang itu dengan dua asnaf. Ada. Kalau kita ambil yang ini, Wala yu'ta ahadun biwasfaini. Penulis mengatakan wala yu'ta ahadun biwasfaini. Boleh kita baca sekali lagi? ke pesan asal daripada tanbih walau farqal tu perhatikan. Sebelum tu ada satu line, ada satu sentence. Penulis mengatakan wala yu'ta ahadun biwasfaini. Bila Bahasa Arab. masa memberikan kepada dua orang saja, betul? Bila mana memberikan kepada dua orang saja sedang ada orang ketiganya, maka berzakat terkena kewajipan sebesar harga minimal bahagian semestinya untuk orang ketiga dari harta berzakat. Bukan. Sebelum tu. Statistik seseorang tidak bisa diberi bagian atas nama dua golongan. Tamam, yang itu betul. Boleh kita baca daripada situ? Boleh. Ini saya nak terangkan sekali lagi ya. Okey. Dengan misal insya-Allah supaya kita faham. Tamam. Seseorang tidak bisa diberi bahagian atas nama dua golongan asnaf. Tapi jika orang fakir telah mengambil bahagian atas nama gharib lalu diserahkan pada pemiutangnya, maka ia bisa diberi lagi sebagai fakir kerana ia sekarang memerlukannya. Baik, sekarang saya akan memberikan misal ya. Kita lihat misal ini. Satu orang misalan dia fakir, tamam? Fakir. Dalam masa yang sama dia hutang. Jadi dia miskin dan dia hutang. Kalau kita memberikan kepadanya duit zakat atas kefakirannya sehinggakan dia menjadi kaya, dia tidak menjadi fakir. Kita memberikan kepadanya duit zakat sehingga dia menjadi kaya. Sekarang setelah dia menjadi kaya, adakah dibolehkan dia minta kepada kita atas hutangnya, nak bayar hutang, dia mengatakan saya gharimin? Di sini kita mengatakan tidak boleh. Nampak tak? Sebab apabila kita memberikan kepadanya duit zakat atas asnaf kefakiran dan dia telah menjadi kaya, maka tidak dibolehkan kita memberikan kepadanya duit zakat sekali lagi atas nama gharimin. Kenapa? Sebab dia sudah menjadi kaya dan dia tidak boleh menerima zakat lagi. Dan dia tidak boleh mengatakan, yang zakat awak memberikan kepada saya itu atas kefakiran, tapi saya sekarang yang ni masih gharimin, saya masih ada hutang. Apa kita mengatakan kepadanya? Awak bayar daripada zakat yang kita memberikan atas nama kefakiran tadi untuk bayar ini hutang awak, supaya awak keluar daripada hutang dan awak keluar daripada asnaf ini gharimin. Sebab ini dia sudah menjadi kaya. Ini adalah perkara yang pertama. Jadi penulis ini mengatakan tidak dibolehkan kita memberikan seseorang atas nama dua asnaf. Ini maksudnya kalau dia sudah menjadi kaya, dia tidak boleh menuntut asnafnya yang lain disebabkan dia sudah menjadi orang yang tidak boleh terima zakat. Ini adalah perkara yang pertama. Tetapi ada pengecualian. Yang kedua, penulis membicarakan pengecualian. Pengecualian ni bagaimana? Sekarang misalan dia fakir dan gharimin. Dia fakir dan dia ada hutang. Kita memberikan zakat kepadanya. Akan tetapi apabila kita memberikan zakat kepadanya, dia tidak sampai menjadi kaya. Dia belum lagi menjadi kaya.
dia tetap memerlukan wang untuk membayar hutangnya. Dia tetap memerlukan wang untuk membayar hutangnya. Ataupun kita memberikan kepada duit zakat, dia ambil duit zakat itu, dia habiskan hutangnya. Setelah dia bayar hutangnya, dia kembali kepada kefakiran. Sekarang dia mengatakan, saya memerlukan duit zakat lagi atas kefakiran saya. Sebab duit zakat yang diberikan pada kali yang pertama, saya bayar hutang saya. Tapi setelah saya bayar hutang saya tetap fakir. Maka dalam keadaan seperti ini, dibolehkan kita memberikan kepadanya duit zakat sebab dia sekarang masih dalam asnaf fakir. Boleh kita nampak perbezaan di antara keduanya? Yang pertama, kita mengatakan bila kita memberikan zakat kepadanya, dia menjadi kaya. Khalas, kita mengatakan tidak boleh kita memberikan zakat sekali lagi. Walaupun dia mengatakan saya ada hutang. Apa kita mengatakan? Kita mengatakan awak gunakan duit zakat yang kita berikan untuk bayar hutang awak. Akan tetapi misal yang kedua adalah, bila kita memberikan kepadanya duit zakat, dia hutang banyak misalnya. Dia bayar duit zakat itu, bayar hutangnya. Dia masih fakir. Soalannya, adakah dibolehkan kita memberikan duit zakat sekali lagi atas nama kefakiran pada kali ini? Dibolehkan. Jadi ini yang penulis sedang menerangkan. Jadi saya harap kita semua boleh faham. Baik, teruskan. Peringatan. Bila pemilik harta telah membagi-bagikan zakatnya, maka gugurlah bagian amil. Nah, ini kita telah membicarakan. Yakni kalau saya misalan saya nak mengeluarkan zakat, adakah saya mengeluarkan zakat misalan bagi amil? Tidak ada amil di sini. Tidak ada amil. Berbeza kalau sekiranya imam yang mengambil zakat, maka dia mengambil iktibar amil sebab dia ada amil di bawahnya. Nah, teruskan. Kemudian, jika mustahikin itu jumlahnya terbatas serta harta zakat cukup bagi mereka, maka wajib dibagi rata untuk mereka semuanya. Kalau tidak cukup, maka tidak wajib membagi rata dan tidak pula disunatkan. Di sini saya nak kena terang ini sekali lagi supaya kita faham insya-Allah. Minggu lepas saya perkara ini kita tidak membicarakan dengan terperinci disebabkan masa. Kali ini kita akan memberikan misal. Dengan misal ini insya-Allah dia menyenangkan kita untuk kita faham. Jadi sekarang satu orang ini nak mengeluarkan zakat. Satu orang nak mengeluarkan zakat. Ulama kita misalan dalam kitab-kitab fikih, mereka sentiasa membicarakan tentang imam. Jadi kita dah tahu siapa ini imam. Imam ini kita mengatakan dia adalah pemerintah. Dia adalah pemerintah yang mengutip duit zakat. Dia adalah cabang daripada pemerintah. Yang tugas mereka adalah mengutip duit zakat dan membagikan duit zakat kepada orang yang memerlukan. Jadi kita ada pilihan. Sama ada kita memberikan duit zakat kepada imam ataupun kita keluarkan sendiri. Ini dibahaskan dalam kitab Minhaj. Di sini penulis tidak membicarakan perkara ini dengan lebih daripada apa yang disebutkan di sini. Tetapi di sini seseorang itu diberikan pilihan. Sama ada dia nak memberikan kepada imam ataupun dia nak agihkan duit zakatnya dengan sendiri. Dan ulama kita mengatakan, kalau sekiranya imam ini zalim. Misalan dia kumpul duit zakat, lepas itu dia tak berikan kepada orang miskin misalan. Ataupun kita mengetahui sebahagian daripada duit zakat misalan diambil dan dibina benda-benda yang lain yang tidak ada kena-mengena dengan asnaf dan sebagainya. Maka dalam keadaan seperti ini, lebih afdal kita mengeluarkan zakat dengan diri kita sendiri. Maksudnya kita tidak memberikan kepada pihak walaupun ia pada zahirnya merupakan imam ataupun pihak berkuasa dalam mengutip duit zakat dan sebagainya. Supaya kita menjaga maslahat fakir dan miskin. Jadi sebagai seorang Muslim, kita harus faham perkara ini. Ini disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Ini bukan perkara yang baru yang berlaku. Dulu pun berlaku. Perkara ini, imam yang zalim ini, bukan saja kita mengatakan ibarat zaman sekarang kita tinggal. Tapi bahkan Al-Imam Razali juga membicarakan ini pada zamannya. Begitu juga sebelum Al-Imam Razali dan selepas Al-Imam Razali. Jadi kita harus lihat kepada keadaan mana untuk kita menentukan mana lebih afdal. Kita memberikan kepada imam ataupun orang yang mengaku dirinya sebagai pihak imam dan sebagainya. Taib. Sekarang kita membicarakan tentang
kita sendiri yang mengeluarkan duit zakat. Maka di sini penulis dia mengatakan kita kena lihat kepada masyarakat kita. Berapa asnaf yang kita ada dalam masyarakat? Misalnya kita di Singapura sebelum ini kita mengatakan kita ada asnaf fakir. Lepas itu kita ada miskin. Lepas itu kita ada apa lagi? Gharimin. Kadang-kadang kita ada ibn sabil. Selepas itu kita ada mu'allaf. Mu'allaf kita ada. Mu'allaf seperti mana kita membicarakan sebelum ini. Dan bukan semua orang masuk Islam ada mu'allaf. Ini juga kita harus faham ya. Sebab perkataan ini mu'allaf, kita mengatakan semua orang masuk Islam mu'allaf. Ini adalah istilah kita di Singapura. Tetapi bila di dalam ini bab zakat, mu'allaf ini perkara yang berbeza. Bukan yang ini tiap-tiap orang yang masuk Islam mana kita mengatakan ini mu'allaf. Dia bukan yang ini begitu. Kita kena lihat ini kepada keadaan. Ala kulli hal. Jadi kalau kita mengatakan misalnya di Singapura ini kita ada 5 asnaf. 5 asnaf. Sekarang saya nak mengeluarkan zakat. Maka saya lihat ini kepada keadaan. Kalau sekiranya saya boleh mendapati 5 asnaf ini dengan mudah. Di sini penulis ini mengatakan, maka diwajibkan yang ini ke atasnya untuk dia memberikan duit zakatnya kepada asnaf. Sebelum ini saya ini meneruskan, berkenaan dengan imam tidak ada pilihan. Imam wajib yang ini memberikan kepada semua yang ini asnaf ini yang wujud. Tetapi kalau sekiranya saya yang mengeluarkan zakat, ada khilaf. Nanti penulis akan membicarakan ini khilaf ini selepas ini. Tapi sebelum itu pendapat yang mu'tamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Dia adalah begini. Kalau saya ada kemampuan untuk saya memberikan kepada semua asnaf ini yang wujud, dan ini biasanya susah. Yang biasanya kalau kita di Singapura yang ini sebagai misal, kalau saya menanyakan soalan, agak-agak mudah tak kita nak cari orang dari fakir, miskin, gharimin, ibn sabil, mu'allaf. Adakah mudah yang ini untuk kita cari? Yang ini dia tidak mudah. Mungkin bagi sebagian orang yang ini mudah sebab dia kenal orang ramai. Tetapi orang yang biasa-biasa yang ini yang tak campur orang sangat dan sebagainya, dia pun tak kenal. Siapa yang ini fakir, siapa yang ini miskin, siapa yang gharimin dan sebagainya. Baik, kalau sekiranya seseorang itu ada kemampuan untuk memberikan duit zakat kepada asnaf-asnaf ini, maka diwajibkan dia umumkan yakni duit zakatnya kepada semua yakni asnaf ini. Jadi dia memberikan kepada fakir, dia memberikan kepada miskin, dia memberikan kepada gharimin, dia memberikan kepada ibn sabil dan mu'allaf sebagai misal. Tapi kalau sekiranya dia ada kemampuan ini, dia mengatakan saya hanya ada kemampuan ini fakir dan miskin, khalas kita mengatakan awak berikan zakat ini kepada fakir dan miskin. Jadi kalau dia tidak ada kemampuan, dia mengatakan saya hanya mampu yakni memberikan kepada satu asnaf, maka selepas itu penulis ini dia mengatakan wa illa lam yajib wa lam yundab. Kalau sekiranya dia tidak mampu melakukan sedemikian, tidak diwajibkan dan tidak disunatkan. Jadi dia balik kepada kemampuannya. Dia balik ini kepada kemampuannya. Nanti setelah saya terangkan ini, kita baca sekali lagi terjemahannya ya, supaya antum yang ada kitab, supaya antum boleh lihat ini kepada antum punya terjemahan. Dan dia mengatakan lakin yalzamuhu i'ta'u salasatin min kulli sinfin. Sekarang satu orang yakni kalau dia tidak ada kemampuan yakni untuk memberikan kepada semua asnaf. Dia mengatakan saya hanya ada kemampuan misalan untuk saya cari yakni fakir. Kita mengatakan baiklah, awak berikan zakat ini kepada fakir, cari 3 orang minimum. Cari ini 3 bahagian. Jadi dia mengeluarkan zakat kepada 3 bahagian. Jadi misalan zakatnya misalan $600. Maka dia ada pilihan. Sama ada dia nak bagi 200 ataupun 100, 300 dan sebagainya. Jadi kadar yang minimum dia memberikan kepada 3 orang. Begitu juga kalau sekiranya seseorang itu ada kemampuan untuk memberikan lebih daripada satu asnaf, dan dia memberikan pada tiap-tiap ini asnaf, balik ini kepada 3. Kalau dia ada kemampuan melakukan sedemikian, maka wajib ini dia melakukan sedemikian. Wa in lam yakunu bil baladi waqtal wujub. Walaupun golongan tidak ada dalam negeri pada waktu kewajipan dia mengeluarkan duit zakat. Yang ini misalan bila dia nak mengeluarkan duit zakat, mereka tak ada. Tapi selepas dia nak mengeluarkan, bila dia sedang mengagihkan, datang yang ini orang miskin, datang yang ini mu'allaf, datang
gharimin kepadanya, maka tidak ada masalah. Dia memberikan duit zakat kepada mereka. Jadi saya harap boleh faham insya-Allah ya. Jadi mungkin antum boleh baca ini terjemahannya. Kalau tidak cukup, maknanya tidak cukup kat sini yang tadi lah, duit dia tak cukup untuk bagi semua Ustaz Ya. Ya. Kalau tidak cukup, maka tidak wajib membagi rata dan tidak pula disunatkan. Namun wajib membagikan kepada 3 orang untuk setiap golongan sekalipun jika tidak berada. Afwan, antum baca daripada awal tadi. Boleh. Ya. Jadi bila pemilik harta telah bagikan zakatnya, maka gugurlah bahagian amil. Kemudian jika mustahikin itu jumlahnya terbatas serta harta zakat cukup bagi mereka, maka wajib dibagi rata untuk mereka semuanya. Kalau tidak cukup, maka tidak wajib bagi rata dan tidak pula disunatkan. Namun wajib membagikan kepada 3 orang untuk setiap golongan sekalipun mereka tidak berada di daerah zakat waktu kewajipan membayarkan zakat. Memilih membagikan kepada penduduk yang menetap lebih utama. Bila mana memberikan kepada 2 orang saja sedang ada orang ketiganya, maka berzakat terkena kewajipan sebesar harga minimal bahagian semestinya untuk orang ketiga dari harta berzakat sebagai hutang terhadap orang ketiga tersebut. Apabila salah satu di antara 3 orang itu tidak ada, maka bahagiannya bisa diberikan kepada orang lain dalam golongannya jika memerlukan. Baik. Jadi kita lihat ini di sini. Jadi penulis ini beliau mengatakan, kalau sekiranya seseorang itu dia nak mengeluarkan duit zakat dan dia mendapati semua asnaf wujud dan dia mampu memberikan duit zakat itu kepada semua asnaf, maka wajib dia melakukan sedemikian. Tapi kalau sekiranya dia tidak dapat melakukannya, dia hanya dapat ini satu asnaf atau 2 asnaf, maka dia memberikan duit zakatnya sekurang-kurangnya 3 orang ini pada tiap-tiap ini asnaf. Jadi ini apa yang kita membicarakan tadi, dan duitnya cukup. Ini juga lagi perkara yang saya tidak sebut tadi. Duit itu cukup sebab ada orang beza, yakni ada orang yang misalan duit zakatnya sikit. Duit zakatnya hanya berapa dolar sebagai misal. Maka dia lihat yang ini kepada keadaan. Kalau sekiranya duit zakat itu banyak dan dia mampu untuk memberikan kepada semua asnaf, ini ada seperti mana kita mengatakan wajib dia melakukan sedemikian. Dan bagi tiap-tiap asnaf dia memberikan kepada 3. Dia memberikan kepada 3. Tapi kalau sekiranya dia tidak ada kemampuan sedemikian, maka tidak diwajibkan. Ini seperti mana nanti akan disebutkan juga. Selepas itu penulis ini mengatakan memberikan kepada mutawattinin. Beliau mengatakan wa minal mutawattinin aula, yakni mana lebih afdal, kita memberikan kepada orang yang tinggal dalam negeri ataupun yakni orang yang keluar negeri. Maka lebih afdal kita memberikan orang yang tinggal dalam negeri. Kenapa? Sebab kita lebih kenal kepadanya. Yakni kita kenal orang ini fakir, orang ini miskin, dia tinggal di Singapura misalan. Kita kenal orang ini dan kita kenal ini, kita tahu yang ini dia pekerjaannya, kita tahu yang ini tentang keadaannya. Maka ini lebih afdal ini kita memberikan kepadanya duit zakat daripada orang yang kita tidak mengenalinya, yang keluar daripada negeri misalan. Sebab kita tidak mengetahui sama ada orang itu dia boleh terima zakat ataupun dia tidak boleh terima zakat. Selepas itu penulis ini mengatakan kalau kita memberikan duit zakat kepada 2 orang dalam asnaf, tadi kita mengatakan yang wajib kita memberikan 3. Tapi sekarang yang ini misalan satu orang ini dia hanya dapat 2 saja. Dia hanya dapat 2. Jadi dia memberikan duit zakatnya kepada 2 orang fakir sebagai misal. Dalam masa yang sama ada orang yang ketiga. Ada orang yang ketiga tetapi dia tidak sempat memberikannya. Maka di sini penulis ini mengatakan dia mengeluarkan daripada duitnya dan memberikan kepada fakir walaupun sedikit. Sedikit. Misalan dia ada duit $600, duit zakat. Jadi dia dapat 2 fakir. Dia memberikan 300. Tapi dia boleh memberikan kepada fakir yang lain. Tetapi dia telah memberikan ke semua duit zakatnya kepada 2 orang. Dia mengatakan sekarang saya dah tak ada duit zakat lagi. Khalas.
dan dia tahu yang wajib 3 orang, tapi dia dah berikan kepada 2 orang. Jadi apa dia kena buat? Dia kena cari orang yang ketiga. Apabila dia cari orang yang ketiga, tak semestinya dia memberikan $200. Tak semestinya, sebab dia sudah memberikan duit zakat 600 tadi dan sah duit zakatnya, tidak ada masalah. Tetapi untuk dia keluar daripada khilaf yang dalam mu'tamad dalam mazhab mewajibkan 3 orang dalam tiap-tiap asnaf berdasarkan dengan ayat dalam Al-Quranul Karim, apa dia buat? Dia mengeluarkan sedikit wang sebagai syarat. Sebagai syarat. Tapi dengan syarat wang itu mesti ada harga. Dia mesti sesuatu mutamawal. Ini dia mengatakan di sini, mutamawal. Dia tidak boleh berikan 20 sen, 30 sen, tak boleh. Kalau di Singapura sekarang 20 sen ada harga ke tidak ada? Tidak ada harga. 20 sen, 30 sen, 40 sen, 50 sen tidak ada harga. Sekarang yang ini di Singapura, sekurang-kurangnya $2. Untuk kita mengatakan duit yang ada harga. Sekarang kita lihat di Singapura ini tarik pun dah $1.50. Ada sebagian tempat dah sampai ini $2. Kalau 30 tahun yang lalu 50 sen kita boleh beli ini tarik. Tapi sekarang ini sudah tidak lagi. 50 sen tak tahu apa lagi kita boleh beli. Ya, sekurang-kurangnya ini $2. Jadi dia hatta kalau dia memberikan ini duit $2, dia niatkannya sebagai duit zakat untuk dia mengeluarkan dirinya daripada kewajipan. Kewajipan yang memberikan kepada 3 fakir. Boleh faham insya-Allah? Jadi di sini penulis ini mengatakan kalau sekiranya seseorang itu ada kemampuan untuk memberikan kepada 3 orang, tapi dia memberikan kepada 2 orang, maka wajib dia memberikan kepada yang ketiga walaupun duit zakat kesemuanya dia telah memberikan kepada 2 orang itu. Dan apabila dia memberikan kepada yang ketiga, dia mengeluarkan apa sahaja wang yang kita mengatakan yang sedikit. Yang penting adalah ia dikirakan sebagai wang. Ia dikirakan sebagai wang. Dia memberikan kepada orang yang ketiga. Dari ini yang beliau mengatakan walau a'ta isnaini min kulli sinfin wasalisu mawjud lazimahu aqallu mutamawwal. Ini dia mengatakan aqallu mutamawwal, yakni kalau kita di Singapura mungkin kita mengatakan $2. $2 ke atas. $2 ke atas. Yakni sama ada kita berikan $5, kita memberikan $10, yakni kepada fakir. Ghurman lahu min malihi, daripada hartanya. Walau fuqida ba'du salasati radda hissatahu ala baqi sinfi. Sekarang pula bagaimana kalau dia tidak dapat fakir dan miskin? Semua satu orang saja dia boleh dapat. Satu orang saja. Ataupun dia ada 2 asnaf. Asnaf ini fakir dan asnaf ini miskin. Dia tidak dapat 3 orang. Dia dapat fakir 1 orang. Tapi dalam asnaf miskin ada 2 orang. Dalam ini Ibn Sabil 1 orang. Jadi dia memberikan kepada yang fakir dan yang baki dia memberikan kepada asnaf yang lain. Yang baki dia memberikan kepada asnaf yang lain. Kalau sekiranya dia tidak mendapati dalam satu asnaf ini 3, maka duit itu dia memberikan kepada bahagian yang lain. In ihtajahu, kalau sekiranya orang itu memerlukannya. Kadang-kadang kita misalan kita nak memberikan duit zakat kita tapi duit zakat kita tak banyak. Ada orang yang ni betul-betul memerlukan wang. Dia betul-betul yang ni memerlukan wang, 1 orang. Dan kita tidak mendapati orang yang lain, maka khalas kita memberikan ke semua yang ni duit zakat yang ni kepada orang ini. Kalau sekiranya dia betul-betul yang ni memerlukannya. Boleh insya-Allah. Wa illa fa'ala baqil asnaf. Kalau dia sudah memberikan kepada satu asnaf dan ada asnaf ini yang lain, maka duit yang lebih itu dia memberikan kepada asnaf ini yang lain. Nah, teruskan. Ada siapa-siapa ada soalan yang setakat ini? Boleh. Ini Ustaz, kalau contoh dia ada 2 asnaf, mungkin fakir sama miskin. Jadi yang fakir dia dapat cuma 2 orang aja dalam golongan fakir. Hasil miskin ada 1 orang aja. Boleh juga macam itu Ustaz dia bagi? Ya, jadi dia bagi ke ketiga-tiga mereka. Dia bagi duit itu yang kepada ketiga mereka. Kalau sekiranya dia tidak mendapati yang lain, yakni misalan dia mengatakan saya hanya dapat 3 orang saja, 2 fakir, 1 miskin. Khalas, dia memberikan ke semua duit zakatnya kepada 2 fakir, 1 miskin. Misal yang tadi penulis mengatakan kalau sekiranya ada fakir yang lain dan ada miskin yang lain, tapi dia tidak memberikan. Nampak tak? Dia silap kat sini. Kalau sekiranya dia ada kemampuan untuk memberikan kepada fakir yang lain, miskin yang lain dan dia tidak memberikan, maka di sini kita mengatakan dia wajib ini memberikan.
Tapi kalau tak, yang ini tidak ada masalah, dia memberikan kepada siapa yang ini yang wujud. Siapa yang wujud. Aywa. Kita baca lagi. Kalau tidak memerlukan, maka diberikan kepada golongan lain. Wajib menyamaratakan bahagian di antara golongan, sekalipun keperluan suatu golongan melebihi golongan lain. Tidak wajib menyamaratakan bahagian masing-masing individu dalam satu golongan, tetapi disunatkan. Nah, di sini adalah berkenaan dengan kita misalan, kita ada 4 asnaf ini misalan. Kita ada fakir, kita ada miskin, kita ada gharimin, dan kita ada ibn sabil. Jadi bagaimana kita nak bagikan? Sekarang kita lihat ini berapa wang ini kita ada. Ni kalau imam ini misalan, kalau bagi imam, maka dia meratakan. Kalau sekiranya misalan, ataupun satu orang misalan dia ada $800. Jadi 200 yang memberikan kepada fakir, 200 yang memberikan kepada miskin, 200 yang ini kepada ibn sabil, 200 yang ini kepada gharimin. Selepas itu bagi tiap-tiap fakir dia memberikan kepada 3 orang. Jadi bila dia nak memberikan kepada asnaf yang satu, tak wajib dia bagi rata. Yang ni misalnya dia cari 3 orang fakir. Yang orang fakir yang pertama dia memberikan 100. Sebab fakir yang pertama ada anak 3. Fakir yang kedua dia memberikan 50. Fakir yang kedua dia ada anak 1. Misalan. Fakir yang ketiga dia memberikan yang ni $30 sebagai misal. Yang ni sebab yang ni dia fakir, yang ni dia tidak ada anak, sebagai misal. Jadi kita lihat orang yang ni fakir ini berbeza-beza. Ada fakir memerlukan lebih wang daripada fakir yang lain. Jadi kita tidak meratakan pada tiap-tiap individu. Kita meratakan pada asnaf. Itu pun kalau wujud. Kalau wujud. Misalan kalau kita dah memberikan kepada Ibn Sabil tapi tak ada Ibn Sabil. Jadi kita boleh kembalikan yang ni duit yang bahagian yang ni Ibn Sabil kepada asnaf yang lain. Kalau kita hanya dapat misalan fakir sahaja dan kita memberikan yang ni kepada 3 orang fakir, itu sudah mencukupi. Boleh faham insya-Allah? Jadi kita meratakan pada asnaf, tapi bila balik ini kepada individu dalam asnaf tidak wajib kita meratakan sebab keperluan mereka berbeza-beza. Ada orang memerlukan lebih wang, ada orang memerlukan kurang daripada yang lain. Nah, teruskan. Segolongan ulama daripada imam kita memilih pendapat yang memperbolehkan memberikan zakat fitrah kepada 3 orang miskin atau 3 orang mustahikin lainnya. Nah, ini adalah berkenaan dengan zakat fitrah ya. Kita dalam mazhab Imam Syafi'i dibolehkan kita memberikan zakat fitrah kepada 1 orang miskin. Sebab zakat fitrah biasanya tak banyak. Zakat fitrah 1 sa'. Jadi biasanya kita memberikan kepada 1 orang miskin. Tapi kalau 1 orang mengatakan tak, saya nak memberikan kepada 3 orang. Seperti mana yang ni zakat yang biasa. Kita mengatakan alhan wa sahlan, tidak ada masalah. Berikan yang ni kepada 3 orang. Aywa, teruskan. Apabila pada waktu datang kewajipannya memberikan zakat itu semua golongan mustahikin terbatas masing-masing pada 3 orang atau kurang, maka mereka berhak seluruh zakat tersebut. Dan jika hanya sebahagian golongan saja yang terbatas masing-masing pada 3 orang atau kurang, maka mereka menghaki bahagian yang diperuntukkan mereka. Harta tersebut dimilikinya sejak waktu kewajipan tersebut, yang bererti harta itu tidak tanggal lantaran seseorang di antara mereka menjadi kaya atau mati, tapi haknya tetap ada di tangannya. Maka bahagian yang mati diberikan kepada ahli warisnya, sekalipun ahli waris tersebut menzakatnya sendiri. Dan orang yang baru datang tidak bisa bersekutu turut memilikinya. Demikian orang yang sedang tidak ada di tempat pada waktu kewajipan pembagian zakat telah tiba. Apabila mustahikin lebih dari 3 orang pada masing-masing golongan, maka mereka tidak memiliki kecuali dengan dibaginya harta zakat. Okey, sekarang ada perkara kita nak kena faham ya. Ada 2 perkara di sini. Pertama sekali, kita mengatakan waktu kewajipan zakat. Ini adalah perkara yang pertama. Perkara yang kedua adalah waktu membahagikan zakat. Jadi kita ada waktu kewajipan zakat
dan waktu membagikan zakat. Jadi saya akan terangkan. Misalan kita ada duit zakat, kita ada haul kan? Zakat ada haul. Misalan kita mengatakan haul saya adalah bulan Rajab. Bila masuk ini bulan Rajab, wajib saya mengeluarkan zakat. Ini kita mengatakan waktul wujub, yakni waktu kewajipan. Tapi kadang-kala bila masuk waktu kewajipan, tak semestinya saya memberikan zakat. Saya mengatakan zakat telah menjadi wajib ini kepada saya. Tetapi kadang-kala duit zakat itu tidak dibagikan pada waktu kewajipan. Apa sebabnya? Sebab kita belum lagi dapat asnaf. Kadang-kala wajib kita mengeluarkan zakat, tapi kita belum dapat orang lagi. Kita tengah cari siapa kita nak memberikan ini duit zakat. Kita belum dapat ini orang yang kita dapat memberikan duit zakat. Ini perbezaan di antara waktu kewajipan dan waktu pembahagian. Boleh kita faham insya-Allah semua? Kita ada waktu kewajipan dan waktu pembahagian. Apa maksud waktu pembahagian? Waktu pembahagian adalah masa kita berikan kepada asnaf. Masa kita memberikan kepada asnaf. Di sini penulis dia membicarakan tentang dua perkara ini. Apa dia mengatakan? Dia mengatakan falau kana kullu sinfin aw ba'dul asnaf waqtul wujub mahsuran fi salasatin fa aqal istahaqquha fil ula. Yani dia mengatakan pada waktu kewajipan dalam sebuah tempat hanya ada 3 asnaf. Ini seperti mana kita di Singapura. Kita di Singapura kita menandakan berapa asnaf yang kita ada? Kita ada 4 kan? Ataupun 5. Kita ada fakir, kita ada miskin, kita ada gharimin, ibn sabil, muallaf. Jadi kalau waktu kewajipan 5 asnaf ini wujud. 5 asnaf ini wujud. Maka diwajibkan kita memberikan zakat yakni kepada mereka. Ini yang beliau yang ini mengatakan. Wa ma yakhussul mahsuruna fi saniya min waqtul wujub. Jadi setelah dia memberikan duit zakat kepada asnaf-asnaf ini yang wujud, dia memberikan misal ini 3 asnaf. Setelah yang ini dia memberikan asnaf yang ini kepada duit zakat kepada kesemua asnaf yang wujud. Setelah yang ini dia memberikan ada asnaf yang ini yang lain. Maka dalam keadaan seperti ini kita mengatakan dia telah melaksanakan kewajipannya. Sebab ini bila dia mengeluarkan duit zakat pada waktu kewajipannya hanya wujudnya ni 3 asnaf, maka dia memberikan duit zakatnya kepada 3 asnaf tadi. Jadi dia mengatakan fala yaduru hudutsu ghinan au mautu ahadihim. Maka duit zakat itu tetap sah walaupun orang yang dia memberikan duit zakat tadi telah menjadi kaya selepas itu. Ataupun orang yang dia memberikan duit zakat itu meninggal dunia, maka harta yang duit zakat tadi sudah menjadi ahli waris, diberikan kepada ahli waris. Adakah ia menyebabkan duit zakat kita tidak sah? Tidak. Duit zakat kita tetap sah. Duit zakat kita tetap sah. Yani kita sudah memberikan dia duit zakat. Bila kita memberikan kepada duitnya duit zakat, dia masih miskin. Setelah kita memberikan kepadanya duit zakat, dia menjadi kaya. Adakah maksudnya zakat kita tidak sah? Tidak. Sebab bila kita memberikan kepadanya waktu kewajipan, dia dalam keadaan miskin, maka sah kita duit zakat kita. Begitu juga bila kita memberikan kepadanya duit zakat, dia masih hidup. Apabila kita memberikan kepada duit zakat, lepas 1 jam dia meninggal dunia. Lepas 1 jam dia meninggal dunia. Jadi apabila dia meninggal dunia, hartanya menjadi faraid, termasuk duit zakat yang kita memberikan kepadanya. Adakah sah yang ni duit zakat kita tadi? Sah. Walaupun duit itu tidak diberikan kepadanya selepas itu. Yang ni diberikan kepada ahli waris. Bal haqquhu baqin bihalihi fayudfa'u nasibul mayyiti liwarisihi wa in kana huwal muzakki. Yani ini adalah misal kita mengatakan ahli waris tadi misalan memberikan zakat kepada saudaranya. Lepas itu saudaranya meninggal dunia dan duit ini diberikan faraid, dan faraid itu diberikan kepada saudaranya kembali yang memberikan zakat kepadanya. Boleh faham insya-Allah?
Yang ni seorang pakcik sebagai misal seorang pakcik memberikan duit zakat kepada anak saudaranya. Lepas itu anak saudara dia meninggal dunia. Bila anak saudara dia meninggal dunia, faraid yang ni asabah dia balik kepada pakcik. Jadi seolah-olah kita mengatakan pakcik ni memberikan dia duit zakat, lepas itu duit itu kembali kepada dia sebagai faraid. Adakah sah yang ni tadi duit zakat? Sah. Nampak tak? Jadi di sini apa yang penulis ini sedang ini menerangkan kepada kita, apabila kita memberikan duit zakat kepada si fakir, setelah dia menerimanya, khalas kita mengatakan itu sudah menjadi miliknya. Itu sudah menjadi milik ini si fakir. Kita tak kira sama ada selepas itu jadi kaya ataupun selepas itu dia meninggal dunia. Sebab kita sudah memberikan kepadanya duit zakat dan dia sudah memilikinya, maka zakat kita adalah sah. Ataupun kita mengatakan ada asnaf yang baru. Ada yang ni Ibn Sabil. Dan kita tidak memberikan kepada Ibn Sabil. Kita khalas, kita mengatakan tadi bila kita mengeluarkan zakat, tidak ada Ibn Sabil. Hanya ada fakir dan miskin sebagai misal. Baik, jadi ini adalah perkara yang beliau mengatakan. Wala yusyarikuhum qadimun alaihim. Wala ghaibun anhum waqtal wujub. Waqtal wujub, waktu kewajipan zakat ini, ada orang miskin yang tidak wujud. Kita memberikan duit zakat kepada orang miskin yang lain. Kita memberikan duit zakat ini kepada orang miskin yang lain. Dan selepas itu dia datang ini sebagai misal. Adakah diwajibkan kita memberikan kepada dia duit zakat? Tidak diwajibkan. Sebab kita sudah memberikan kepada yang lain. Begitu juga beliau mengatakan, yakni seseorang yang ghaib ataupun keluar negeri misalan. Dia kembali kepada negerinya, maka tidak diwajibkan kita memberikan kepada duit zakat sebab kita sudah memberikan kepada orang miskin yang lain. Walau ila masafatin qariba wala tujzi'u. Selepas itu mengatakan fa in zadu ala salasatin lam yamliku illa bil qismah. Ini adalah berkenaan dengan kalau sekiranya kita memberikan kepada satu asnaf ini lebih daripada 3 orang miskin. Kita memberikan kepada 3 orang miskin ini sebagai misal. Selepas itu datang miskin yang keempat, kelima, keenam, ketujuh. Adakah wajib juga kita memberikan kepada keempat, kelima, keenam? Tidak. Sekarang bila kita memberikan kepada 3 orang miskin tadi, mereka sudah memilikinya. Adakah kita mengatakan kepada 3 orang miskin ini, kita nak ambil balik sebahagian daripada wang untuk memberikan orang yang keempat, kelima, keenam? Tidak diwajibkan saja. Sedemikian sebab bila kita memberikan zakat kepada mereka, mereka sudah memilikinya. Selepas itu penulis mengatakan tidak dibolehkan bagi seseorang untuk memberikan zakat di luar negeri. Ini kita akan membicarakan insya-Allah pada minggu yang akan datang. Setakat ini ada siapa yang ada soalan sebelum kita tutup insya-Allah? Boleh faham insya-Allah ya? Jadi hari ini kita membicarakan tentang bagaimana nak mengeluarkan zakat. Jadi khulasahnya adalah kalau kita mendapat asnaf, kita bagikan kepada asnaf. Kalau tidak, kita memberikan kepada asnaf ini yang wujud, maka ia menjadi sah. Ini semua balik ini kepada kemampuan seseorang. Jadi ini adalah sikit lebih kurang misal yang dibawa oleh penulis. Di sini Ustaz, Ana ada perasan kadang-kadang ada kita punya family members, dia akan bagi pada family members kita yang mana memerlukan. Tapi Ana perhatikan dia kasih satu orang saja. Mungkin macam tadi kita cakap, mungkin zakatnya tak banyak lah, mungkin $100 saja kan. Kalau $100, that's mean satu orang madai. So boleh juga macam gitu Ustaz, Ini kita ada khilaf. Ini disebutkan kalau kita lihat, mungkin antum baca lagi, antum baca Fathul Muin. Selepas ini dia ada sebut ini. Kita baca saja. Tidak diperbolehkan bagi pemilik harta memindahkan zakatnya dari daerah setempat harta itu sekalipun ke daerah yang berdekatan. Juga zakatnya menjadi tidak sah. Tidak diperbolehkan memberikan zakat dalam bentuk wang kecuali pada harta zakat dagangan, dan untuk zakat harga dagangan tidak boleh diberikan berwujud harta perdagangan tersebut. Ini saya akan terangkan minggu depan insya-Allah. Selepas itu dia mengatakan, teruskan. Okey. Dikutip dari Sayyidina Umar, Ibnu Abbas dan Huzaifah radhiyallahu anhu bahawa diperbolehkan memberikan zakat kepada hanya satu golongan. Dan seperti itu pula Imam Abu Hanifah mengemukakan.
menurut Imam Abu Hanifah, bolehlah menunaikan zakat namun makruh. Boleh juga memberikan zakat dalam bentuk wang seharga dan juga boleh zakat harta dagangan dalam bentuk harga dagangan itu. Nah, di sini penulis mendatangkan khilaf dalam masalah ini. Dia mengatakan dibolehkan, sebahagian daripada sahabat Nabi SAW, Imam Abu Hanifah mengatakan dibolehkan kita memberikan zakat kepada asnaf yang satu. Yang ini maksudnya kita hanya memberikan zakat kepada fakir sahaja. Maka ini dibolehkan. Ada pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i dibolehkan memberikan zakat kepada satu orang kalau sekiranya dia memerlukannya. Ini kita ada qaul. Kalau sekiranya dia memerlukan. Tapi pendapat yang muktamad kita mesti memberikan kepada 3 bahagian. Jadi kita ada khilaf yang berkenaan dengan adakah dibolehkan kita memberikan kepada satu orang sahaja. Maka mengikut ini kepada pendapat dalam mazhab Syafi'i, ada pendapat yang mengatakan dibolehkan. Jadi lebih-lebih lagi kalau sekiranya kita ada maslahat, seperti keadaan misalnya ada orang memerlukan $20,000 untuk operation, dia tidak ada wang. Kebetulan kita ada duit zakat. Satu orang yang ni kaya misalnya ada duit zakat. Maka kalau sekiranya keadaan terdesak misalnya tak ada orang lain bantu dia. Dan orang ini misalnya dia ada duit zakat misalnya. Maka dibolehkan dia menggunakan ini pendapat ini untuk memberikan kepadanya. Wallahu alam, ini bisawab. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini dan kita meneruskan insya-Allah pada minggu yang akan datang ini insya-Allah. Jadi kita baca doa ya, boleh? Boleh Ustaz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatina fi dinina ma ahliku fi tawakkur rabbi wafiqna wa wafiqhum lima darbi qawlan wa fi'lan karama warzuq kunna halalan daima wa ila a'da'atika ulama nahsa bi khairi wa nafqa kull shar ربنا وأصلح لنا كل الشؤون وأكثر رابنا منك العيون وقض أن ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وفي رسل أن تعقم من ستر وصلاة الله تمشى المصطفى إلى الحق دعان والوفاء بكتاب فيه الناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابه الغرام اللهم اهدنا بالهدى وجعلنا ممن نسارع في هدى ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف عنه وأسر وأسكن الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا أننا أشرفنا فاتب علينا توبة تفصيل كل أوبة واستر لنا الأموات وآمن الروعات رب لوالدينا ربي ومولدينا والأهل إخواني وسائر الخلان رب في محبة أو جيرات أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين يا ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه ودار الشر. والحمد لله في البر والدار. ربنا تقبل دعانا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واختم بصالحات اعمالنا واجرنا الله يكرمكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير ان شاء الله. Kita jumpa lagi ya. Recording stopped.